إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود. مدها يداك وجد بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل. وجد بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل. وروي الحياة بماء العطاء، جيلا من بعد جيل. وروي الحياة بماء العطاء، لتلهم جيلا من بعد جيل. مدها يداك إنه يراك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu dalam majlis ilmu tuan-tuan semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan semua kita akan membincangkan, saya akan jawab soalan yang malam ni insya-Allah tuan-tuan semua. Soalan dah disediakan oleh pihak surau. Soalan rekor ke tak tahu lah ni, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kurniakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Regi ataupun telaga Kautsar ini dia berada di dalam syurga. Mengikut setengah ulama dia berada di luar syurga sebelum masuk dalam syurga. Khilaflah. Kautsar ini satu perigi yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menunggu kita di perigi itu. Ana faratukum ala haudi, aku tunggu kamu semua di perigi di kolam aku. Dan siapa sahaja yang meminum kolam Al-Kautsar ini, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu sembahyang kepada Tuhan kamu. Wanhar, dan hendaklah kamu memotong leher binatang korban. Maka di sini sembahyang di sini bermaksud sembahyang sunnah Idul Adha. Kebanyakan ulama mengatakan fasalli, hendaklah kamu sembahyang, iaitu sembahyang sunnah Idul Adha. Wanhar, dan hendaklah kamu korbankan binatang, sembelih leher, nahar. Tuan-tuan semua, di dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i, korban ini adalah hukumnya sunat. Tetapi di dalam mazhab Abu Hanifah, korban adalah wajib bagi yang mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wanhar, hendaklah kamu berkorban, hendaklah kamu sembelih binatang. Allah Ta'ala arah. Jadi kata ulama mazhab Hanafi, bila Allah Ta'ala arah dan Allah Ta'ala perintah, ini menunjukkan perkara itu wajib.
maka hendaklah kamu berkorban wajib. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, korban itu sunat. Jadi sembahyang hari raya pun sunat, korban pun sunat, kedua-duanya sunat. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menentang engkau lah wahai Muhammad, huwal abtar, orang yang terputus ekornya. Kerana orang-orang di zaman Nabi SAW mengejek Nabi SAW. Mereka menggelar Nabi SAW sebagai abtar. Abtar ni maksud dia putus ekor. Apa maksud putus ekor? Maksudnya Nabi ni tidak ada zuriat daripada keturunan dia. Kenapa? Kerana anak-anak lelaki Nabi SAW meninggal sebelum daripada Nabi SAW. Jadi zuriat keturunan Nabi SAW daripada anak lelakinya tidak ada. Kerana nasab seseorang itu bersambung melalui anak lelaki. Tuan-tuan bin bapak tuan-tuan semua, bapak tuan-tuan bin datuk tuan-tuan semua, itu nasab melalui lelaki. Maknanya kalau perempuan dia tak ada, dia tidak binkan kepada perempuan, melainkan Nabi Isa AS bin Maryam, seorang itu saja. Yang lain tuan-tuan semua nasabnya melalui bapa terusan sampai ke atas. Apabila Nabi SAW tidak ada anak lelaki yang lahir daripada anak lakinya cucu baginda SAW, kerana semuanya meninggal waktu kecil sebelum sempat berkahwin lagi, maka mereka panggil Nabi SAW sebagai Al-Abtar, orang yang terputus zuriat ataupun terputus keturunan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka ini. Allah Ta'ala kata, inna syani'aka huwal abtar, orang yang menentang engkau lah sebenar-benarnya orang yang terputus nasab dan keturunan. Bukannya orang yang ada anak cucu, orang yang tak ada anak cucu, orang yang terputus keturunan. Sebenarnya orang yang menentang kau lah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak menunjukkan kita jangan rasa bangga ada anak ramai, keturunan ramai, cucu cicit yang ramai, sedangkan orang tak ada anak, tak ada cucu cicit dan sebagainya. Kerana itu bukanlah menjamin kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kerana orang yang paling baik sekali dengan kita di dunia ini, orang itulah yang akan menjadi musuh kita yang utama di akhirat. Jadi tuan-tuan semua itu. Jadi ayat ini, surah ini ada beberapa pengajaran, dan daripada surah ini juga tuan-tuan semua diambil hukum sunat berkorban. Korban ini adalah syariat lama. Dia syariat sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Syariat berkorban ini. Korban apabila dua beradik, yang mana nama dua beradik ini Qabil dan Habil. Disebut dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab dulu, Qabil dengan Habil bergaduh tuan-tuan semua, kerana dikatakan berebut seorang perempuan. Pasal tuan-tuan semua, di zaman Nabi Adam AS, Hawa ini beranak dua kembar, laki perempuan. Sekali dua anak kembar, dua laki perempuan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Qabil dia beranak keluar bersama dengan Iklimah. Kemudian Habil keluar bersama Labuda. Habil pasangan dia Labuda. Maka tuan-tuan semua, Habil kena kahwin dengan Iklimah. Kemudian Qabil kena kahwin dengan Labuda. Pasal dia kena cross. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Iklimah ini dengan Labuda, Iklimah lagi cantik. Maka tuan-tuan semua, sebagai manusia, memanglah mereka ni, orang ni dia suka hak cantik-cantik. Dah, kalau nak cari bini tanya dulu, lawa ke tak lawa? Itu tabiat manusia. Dia tak tanya benda lain mula-mula sekali, lawa ke tak lawa? Jadi dia naklah yang cantik, tapi tak bolehlah pasal keluar sambung perut. Maka kena kahwin 4 Islam.
Akhirnya bergaduh tuan-tuan semua. Allah Subhanahu Wa Taala perintah kedua-duanya itu korban. Qabil dia kerja dia sebagai petani, Habil kerja dia sebagai penggembala kambing kibas. Maka Qabil dia korbankan gandum. Dia ambil gandum, dia korbankan letak atas bukit. Habil ambil kibas, dia korbankan letak atas bukit. Cuma beza di antara dua ini, yang Habil ini dia korban kibas betul-betul ikhlas, cantik, besar, sihat, gemuk. Tetapi Qabil dia korbankan gandum tadi, dia pilih yang rosak-rosak, dia buruk-buruk yang tak nak, dia letak ke atas bukit. Maka idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika mereka berdua mengorbankan korban itu, fatuqabbala min ahadihima, Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban salah seorang daripadanya, wa lam yutaqabbal min al-akhar, tapi Allah Taala tak terima yang satu lagi. Allah Taala terima yang Qabil, yang Habil, yang Qabil yang dia korbankan buruk-buruk, yang rosak-rosak gandum tadi, Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa? Tak ikhlas pada Allah Ta'ala. Jadi bila berlaku begitu ni, kata Qabilnya, aku akan bunuh kamu. Qala la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu, wahai Habil. Jadi tuan-tuan semua, berlakulah pembunuhan pertama di atas muka bumi. Jadi Nabi kata tiap-tiap darah yang tumpah di atas muka bumi ini, mana-mana manusia bunuh orang atas muka bumi ini, Qabil berkongsi sama dosa. Li'annahu awwalu man syara'a al-qatla fil ard. Kerana dialah mula-mula ajar orang bunuh atas muka bumi. Tuan-tuan, siapa saja bunuh orang atas muka bumi ini, dia kongsi dosa. Dia panggil apa benda? Dosa MLM. Dosa itu berkembang. Daripada dia seorang, MLM, tak tahu nama masuk MLM, sistem piramid jualan. Dosa jariah. Dia ada sedekah jariah yang mengalir. Kita mati pun dia mengalir. Ini dosa jariah. Dah mati pun tuan-tuan semua, tapi dia mengalir lagi dosa. Itu Qabil. Pasal dia mula-mula ajar bunuh orang atas muka bumi. Orang tak erti lagi bunuh, dialah mula-mula ajar. Akhirnya tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kisah pengajaran korban itu, jadikan turun kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim korban anaknya, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim korbankan anak dia Ismail, nak korbankan. Abdul Muttalib nak korbankan anak dia Abdullah. Abdullah tu siapa? Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, ana ibnu dhabihaini, aku ni anak dua lelaki yang hendak disembelih. Nabi Ismail tok Nabi, tok yang atas tu Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail tu turun kepada bapa Nabi. Bapa Nabi tu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ismail nak dikorban, tahu dah. Abdullah bin Abdul Muttalib nak dikorban. Pasal apa tuan-tuan semua? Satu hari Abdul Muttalib sedang gali perigi Zamzam, tertimbus. Perigi Zamzam tu tertimbus tuan-tuan semua, hilang. Jadi bila dah gali tertimbus itu, orang pun mengejeklah Abdul Muttalib. Orang kata apa? Abdul Muttalib nak cari perigi Zamzam, nak jadi bos lah tu, nak jadi ketua. Dah, kalau jumpa pergi itu boleh jadi ketua lah. Dah, action. Anak tak ada. Anak lelaki seorang. Masa tu Abdul Muttalib ada seorang je anak lelaki-lelaki. Jadi tuan-tuan semua, orang Arab ni kalau tak ada anak lelaki-lelaki, tak boleh jadi bos, tak boleh jadi ketua, tak hebat kira. Gitu sistem. Jadi orang peleceh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun bernazar. Dia kata, demi Allah, kalau aku dapat, demi Tuhan Kaabah, kalau aku dapat 10 orang anak laki-laki,
anak yang ke-10 itu aku akan korbankan sembelih. Takdir kata tuan-tuan semua, anak dia hak ke-10 tu Abdullah, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak disembelih bapa Nabi itu masa kecil itu, nak disembelih, nak dikorbankan mengikut nazar dia. Orang kata janganlah Muttalib, Allah sayangnya, cantiknya. Abdullah ni dia cantik muka dia. Kenapa? Kerana dia mengandungi di dalam tulang sulbi dia itu apa benda? Benih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dalam tulang sulbi dia, maka cahaya tu keluar di muka Abdullah. Kacau, handsome, cantik tu. Nah, jadi orang kata janganlah sembelih, bagus budak ni. Oh ni kacau, cantik. Akhirnya tuan-tuan semua bawa pergi ke tukang nuncum. Tukang nuncum kata tak apa, gantikan dia. Ambil apa benda bekas anak panah ada dalam tu. Orang Arab jahiliah dulu biasa. Gonjang. Setiap kali keluar nama Abdullah, kamu kena tebus dengan 100 ekor unta. 10 ekor unta. Jadi gonjang keluar anak panah, Abdullah kena sembelih. 100. Gonjang keluar Abdullah lagi 100. 10 sampailah 10 kali. Jadi 100 ekor unta. Barulah gonjang keluar benda lain. Jadi ditebus Abdullah bin Abdul Muttalib itu dengan 100 ekor unta. Barulah tidak disembelih dia. Itu cerita. Tu Nabi kata, aku ini anak dua lelaki yang tak disembelih. Jadi tuan-tuan semua, itulah syariat korban. Kemudian kita nak tengoklah beberapa hukum yang selalu kita silap, nak muskil dan sebagainya tentang masalah korban ini. Di sini ada beberapa soalan dah disediakan ni. Jadi saya cuma jawab tuan-tuan semua. Apakah hukum kanak-kanak masuk sebagai peserta korban? Kanak-kanak nak berkorban, tuan-tuan semua, kanak-kanak dia bukan mukallaf. Orang yang nak korban ni dia kena 5 syarat dia. Yang pertama, mesti Islam. Yang kedua, mesti dia merdeka, bukan hamba. Yang ketiga, mesti dia ini mukallaf, akil balik. Yang keempat, mesti dia ini rasyid, cerdik. Walaupun dia akil balik, tapi dia tak apa cerdik, urus harta, dia jadi membazir dan sebagainya. Itu tak boleh pula, tak boleh juga masuk korban. Dan yang kelima, mampu, ada duit lah. Kalau dia tak mampu, tak boleh korban. Jadi kanak-kanak boleh tak korban, kanak-kanak tak boleh korban, pasal dia bukan akil balik. Dia tak boleh masuk korban. Tetapi bapa dia dengan datuk dia boleh buat korban untuk dia. Maknanya guna duit bapa dia, guna duit datuk dia. Tak boleh ambil duit dia. Budak tu dia ada duit, katalah dia ada duit, dia simpan duit. Orang bagi duit raya, dia kumpul-kumpul dapatlah 1000. Kita ambil duit budak tu buat korban RM600. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak boleh buat korban. Dia bukan mukallaf. Syarat yang ketiga tu tak cukup. Tetapi tuan-tuan semua, kalau kita ambil duit kita bapa, kita nak buat korban untuk anak kita hak kecil, hak belum balik, guna duit kita, boleh. Syaratnya bapa dengan datuk saja. Orang lain tak boleh. Pak saudara tak boleh. Nenek tak boleh. Mak tak boleh. Pak dengan datuk sahaja. Itu kena ingat tuan-tuan semua. Kalau buat juga tak sah dan tidak berpahala. Tuan-tuan, pak saudara buat korban untuk anak saudara, buat korban untuk dia, guna duit tuan-tuan semua, tak sah dan tidak berpahala. Dia datuk dengan bapa saja boleh. Kenapa kanak-kanak tak boleh tuan-tuan semua? Pasal kanak-kanak ni dia tidak ada kelayakan untuk menguruskan duit. Kanak-kanak sedekah pun tak boleh tuan-tuan semua. Sedekah tak boleh. Duit dia, duit kita tak boleh. Dia ambil duit dia yang dia simpan, orang bagi duit raya tu, dia simpan duit tu, dia ambil buat masuk dalam tabung. Tak boleh.
duit kita tak apa. Pasal kanak-kanak dia tak boleh buat ibadat yang merugikan dia, pasal dia belum akil balik lagi. Ibadat yang guna duit tak boleh. Haji ke apa tak boleh guna duit dia. Melainkan zakat. Zakat tu tak wajib lah. Sebab lain ini ibadat sunat, tak boleh. Jadi kalau kanak-kanak nak masuk, kita kena jelaskan kat dia lah, sebagai pengurus korban, kena bagi tahu kat dia. Ini kena bapa awak masuk. Duit guna duit bapa awak, dan niatkan untuk nama awak, tak apa. Kalau awak sendiri, duit sendiri tak boleh. Kemudian apakah hukum sembelih lembu korban yang bunting mengandung? Tuan-tuan semua, kalau kita sampai lembu, kita cek dulu lembu, tuan-tuan semua. Sebagai AJK korban, pengurus korban, yang pertama sekali, bila lembu korban tu sampai, tuan-tuan kena semak dulu, cek lembu tu. Pertama, cek cukup umur ke tak? Pertama sekali. Jadi nak cek cukup umur ni macam mana, tuan-tuan semua? Tengok IC lah. Minta IC lembu tu. Ada IC ke lembu? Lepas tu macam mana nak cek dia? Cek dia, tengok gigi dia lah. Gigi depan tu kalau dia dah bersalin, dah balik lah tu. Lembu umur dia 2 tahun. Jadi semak dulu cukup tak umur dia. Tengok okey, yang pertama. Yang kedua, kena cek cacat ke tak cacat. Pertama, kalau cacat tak boleh. Pertama, cacatnya hilang daging, telinga tak ada sebelah, tak boleh buat korban. Pasal daging telinga ni orang makan. Tiap-tiap daging yang dimakan orang hilang, tak boleh buat korban lembu. Tengok-tengok lembu tak ada telinga sebelah, separuh tak ada, terpotong, tak boleh makan, tak boleh buat korban. Ekor tak ada, sampai-sampai ekor tak ada, ekor dah kena potong ke orang, buat suit ekor lah. Sampai-sampai potong ekor tak boleh buat korban. Pasal apa, tuan-tuan semua? Pasal ekor tu orang makan. Tapi kalau sampai-sampai dia punya apa benda, pistol dia tu, tahu pistol? Kemaluan dia tu lah, spitol dia. Kemaluan dia tu tak ada. Sampai-sampai lembu tu lembu kasih, tak ada kemaluan. Itu boleh buat korban. Pasal orang tak makan binatang tu. Tidak biasanya orang tak makan apa benda, dia punya kemaluan. Dikasih tak apa, lembu kasih boleh makan. Kena cek. Kena semak juga, adakah lembu itu patah kaki ke tak. Kalau lembu tu patah, tempang, tak boleh buat korban. Pasal tu bila bawa turun daripada lori, bawa turun perlahan-lahan, berhati-hati. Turun-turun, patah kaki, tuan-tuan kena minta tukar lah. Kalau dia bagi tukar, kalau dia tak bagi, tuan-tuan tak boleh buat. Kalau buat korban lembu yang patah kaki, tak sah. Lembu tempang tak boleh buat korban. Kena semak, ada kurat ke tak? Kurat, penyakit kulit, tengok ada kurat besar, tak boleh. Kurus sangat ke? Bukan kurus. Kalau kurus tu boleh lagi, kurus sangat, tinggal tulang kering, tulang dia. Sembelih, tulang lagi banyak daripada daging. Memang lembu tak ada kozat, tu tak boleh buat korban. Pasal korban ni kita nak sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tengok juga lembu yang sampai tu bunting atau tidak. Itu kita kena cek belakang tu. Jadi nak tengok bunting atau tidak, tengok orang yang berpengalaman jual lembu lah, dia tahulah. Kalau bunting tu biasanya labu susu dia tu besar, perut dia kembung dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua, lembu yang bunting, yang mengandung tadi, kalau kita tahu, kita tengok dia perut besar dan labu susu besar, jadi orang yang berpengalaman kata, ni lembu ni mengandung ni, tak boleh buat korban, tidak sah. Pasal apa? Pasal bila dia mengandung, dia bunting, lembu itu dah kurang daging dia. Daging dia jadi kurang. Itu tabiat lembu. Jadi mana-mana lembu bunting tak boleh buat korban, tidak sah mengikut pendapat yang muktamad. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kalau dapat lembu tu tuan-tuan semua, jadi daging biasa lah, korban tak jadi. Itu. Jadi kena tengok elok-elok lah.
Itu tugas kita kata tu. Tak. Jadi jawapan dia tak sah. Lembu punting tak boleh buat korban. Kalau tahu dah punting tak boleh. Kemudian, jika seseorang bernazar, bolehkah dia makan daging itu? Tuan-tuan semua, asal hukum korban adalah sunat dan dia tidak menjadi wajib melainkan dengan nazar. Jadi mana-mana korban sunat, dia boleh makan daging itu dan sebahagiannya dia kena sedekah kepada orang fakir miskin, dan sebahagian lagi dia boleh makan. Itu sekiranya korban itu korban sunat. Akan tetapi kalau dia nazar korban itu, contoh dia kata, tahun ini aku bernazar nak korban, dia sebut gitu, demi Allah ataupun wajib ke atas aku pada tahun ini aku berkorban, aku bernazar pada tahun ini kerana Allah Ta'ala aku nak korban. Macam-macam manalah lafaz. Syarat nazar ni mesti sebut di mulut. Nazar kalau dalam hati tak jadi nazar. Kalau sekadar tuan-tuan duduk seorang niat dalam hati, tahun ni rasa nak korban, sebut dalam hati dia, tapi tak sebut di mulut, tak jadi. Nazar tu mesti dilafazkan di mulut, baru jadi. Kalau dalam hati saja tidak. Jadi kalau kita nazar, daging korban itu sikit pun kita tak boleh makan. Kita tak boleh makan, dan orang yang di bawah tanggungan nafkah kita tak boleh makan. Anak dan isteri kita tak boleh makan. Jadi semuanya, satu bahagian itu semuanya kita kena bagi kat orang fakir miskin, orang lain lah. Kita tak boleh ambil. Kalau kita nak ambil, kita kena ambil bahagian orang lain. Jadi kalau kita masuk korban di masjid, di surau, ambil bahagian orang lain punya, bahagian yang dia tak boleh ambil. Jadi kita kalau kita rasa aku bahagian aku, kau bahagian orang lain, ni bagi ni. Kalau rasa was-was, tak payah ambil ya. Senang, pergi beli kat kedai lah daging 2-3 kilo, buat balik gulai kat rumah. Itu lagi selamat. Jadi ingat, nazar, daging yang kita nazarkan itu dari korban itu tak boleh nak makan. Dia semuanya jadi milik orang lain. Kalau yang sunat boleh makan. Apakah hukum kita pinjam duit seseorang untuk masuk peserta korban? Boleh pinjam. Dan tak ada duit nak korban, pinjam duit orang. Tapi sebenarnya tidak disunatkan kita berkorban kalau tak mampu. Yang sunatnya ialah kita mampu. Jadi kalau pinjam tu tak mampulah, tak apa. Korban ni sunat tuan-tuan semua. Tuan-tuan tak buat pun tak dosa. Tapi dia ada benda-benda dalam masyarakat kita orang Melayu ni, benda-benda yang kita nak buat. Walaupun sunat, kita nak buat. Pasal apa? Pasal dah jadi adat kebiasaan. Dia sunat je. Macam semaya hari raya tuan-tuan semua. Semaya raya sunat je. Tapi semaya hari raya tuan-tuan semua kalah semaya Jumaat. Penuh sampai melimpah ke jalan tu orang semaya. Padahal kalau tak semaya raya pun tak masuk neraka tuan-tuan semua. Tapi kalau semaya Jumaat tu kurang sikit. Hak lagi kurang semaya subuh. Semaya subuh tu fardu dan paling besar fadilat. Tuan-tuan semua, dalam semaya berjamaah ni, yang paling besar sekali fadilat semaya Jumaat. Bawah sikit semaya subuh pagi Jumaat. Bawah sikit semaya subuh hari lain. Bawah sikit semaya Isyak. Semaya Asar, semaya Zuhur, last sekali sembahyang maghrib. Maghrib tu last sekali tuan-tuan. Tapi maghrib paling ramai sekali. Hak nombor satu subuh pagi Jumaat, tolak sembahyang Jumaat lah, dengan subuh hari lain. Tapi subuh tak ramai. Pasal apa sembahyang hari raya tu ramai? Pasal dia jadi biasa, kebiasaan adat kita. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita pinjam duit orang boleh, cumanya tuan-tuan semua, kita tak dituntut. Kalau tak mampu, tak payah pinjam lah, biar buat benda lain lah tuan-tuan. Banyak lagi ibadat sunat lain. Bangun qiyamul lail tu, baca Quran, selawat kat Nabi. Dah kita tak mampu tuan-tuan semua, nak buat macam tu. Buatlah hak kita mampu.
Jadi jangan kita tanggungkan beban pula. Allah Ta'ala tak suruh kita bebankan diri. Kan hutang-hutang pula, mati 3 hutang pula. Hutang tu kenapa? Nak buat yang sunnah. Tak mampu tak buat. Seterusnya ketika acara penyembelihan, kaki lembu patah. Nak buat macam mana? Tak boleh buat lah. Dah patah tak boleh buat korban dulu. Habis. Pasal tu nak kena jaga elok-elok. Setengah-setengah tempat tu semua dia kerjakan lembu itu. Oh tu betul. Dia letak kayu kat tengah. Pernah tengok tak? Bila dia ikat, dia masuk kayu kat tengah. Dia pijak pula kayu tu. Memang patah lah kaki lembu. Tuan-tuan semua tak payah pijak lah. Pegang elok-elok kaki. Pegang kuat-kuat. Ramai kan. Paling penting pegang ni di kepala. Kepala tu paling penting pegang. Pasal tuan-tuan semua yang tukar sembelih tu dia tak pegang kepala. Jadi bagi kat orang tua pula pegang kepala. Jadi lembu tu bila dah kena pisau sekali, dia sakit, dia melipah kepala dia tu, terbalik tukar sembelih tu tuan-tuan semua. Itu dia masalah tu dah, sudahlah. Sembelih tak habis lagi, dah terbalik tukar sembelih pula. Boleh tak sambung sembelih? Masalah. Dah. Tu timbul masalah tu, boleh tak sambung sembelih? Orang lain pula sambung sembelih. 2 kali sembelih. Jadi kepala tu pentingnya pegang. Selalu tuan-tuan semua orang tak pegang sangat kepala. Kalau tukar sembelih tu muda kuat, boleh tahan lagi. Aku dia pun tak larat juga tuan-tuan semua. Jadi kalau tekan-tekan sampai patah, tak bolehlah. Pasal syarat binatang korban nak dikorbankan, jangan ada binatang yang tempang. Tak boleh binatang tempang. Kelantan panggil kecok. Lembu kecok. Tahu kecok? Tak ada orang Kelantan sini? Tak ada Kecok tu mana tempang. Tak sah buat korban. Mesti kena elok. Dah. Kalau unta senang sembelih tuan-tuan. Unta sembelih dia berdiri gitu je. Tak payah kita perubah. Pasal tu unta ni binatang paling baik sekali tuan-tuan semua. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Manusia, tidakkah kamu tengok kepada unta macam mana Allah Ta'ala buat unta? Unta ni baik tuan-tuan semua. Dia tak payah perubah macam kita lembu ni nak sembelih. Diri gitu je, kita pergi bawah, tarik. Kita pergi kat bawah, tarik pisau ke leher bawah tu, putus. Dia jatuh sendiri. Dia duduk. Pasal itu saya pernah tengok kat TV masuk berita. Saya tak ingat lah 2-3-4 tahun lepas lah tuan-tuan semua. Ada orang nak buat korban di Kuala Lumpur. Dia lah tuan-tuan masuk berita. Masa tu saya duduk di Kelantan lagi. Dia nak sembelih unta tuan-tuan semua. Dia buat unta tu macam lembu. Dia nak perebah unta tu. Unta tu punya lari tuan-tuan semua. Dia kejar unta tu semua. Lari unta. Unta pun pelik, dia kata, gila orang Malaysia ni, rebah aku, kata dia. Aku tak pernah rebah. Dia unta tidur pun dia duduk, dia kata semua. Dia tak ada bagi pun. Unta ni ajaib, kata. Dia boleh makan benda tajam, tak tercalal lidah dia. Lidah dia elok je. Dia makan duri-duri pada pasir, elok. Kemudian dia boleh berjalan lama, tak ada air atas belakang. Unta senang. Kemudian tuan-tuan semua seterusnya, apakah ciri-ciri ni? Ciri-ciri tak payahlah. Kepala lembu nak buat macam mana? Nak bagi 7 bahagian juga ke? Nanya. Kepala lembu nak bagi 7 juga ke? Tuan-tuan semua, kepala lembu nak bagi 7 ke tak? Kalau peserta tu minta, kena bagi 7 lah. Dia kata aku nak kepala. Ni pun datang, aku nak juga. Ni pun datang, aku nak juga. 7-7 nak belakang. Peserta lembu tu nak belakang kepala tu. Kena belah 7 lah. Siapa nak belah? Suruh dia belah sendiri ya. Tak ada kerja nak belah. Tuan-tuan semua bagi sedekah lah kepala kan. Tak. Tapi hukumnya begitulah. Kalau dia nak, pasal dia berhak, kerana dia masuk korban tu. Tapi jangan buat begitulah. Kalau dia nak juga tuan-tuan semua, kita tak larat nak belah. Nak potong daging pun letih lah. Potong tulang pun kelekung satu hal. Tempat saya 2-3-4 tahun lepas memang potong manual. Lepas tu 2 tahun lepas tak silap beli mesin tu, senang kata tu.
Sekejap dia sound tu. Oh, main dengan potong dengan tangan kapok tu, kelekung memang lapar. Jadi memanglah kalau nak kena bagi 7 lah. Tapi yalah takkan dia nak minta juga. Dah. Tak payah dia minta dah. Tolong ansur lah senang. Siapa apa nak ambil lah. Lagipun bukan banyak sangat pun. Kat kepala tu ada otak tu je. Otak satu je. Dah. Takkan otak tu nak belah 7 juga. Belah 7 tinggal pesan ni seorang. Nak gulai apa? Apakah hukum kulit lembu diserah pada tertentu untuk dibuat kompang dan menjualnya? Kulit lembu korban tak boleh jual. Mana-mana lembu korban satu bahagian tu dia tak boleh jual. Satu ekor. Lembu tak boleh, kulit tak boleh jual, kaki tak boleh, tanduk, sekor tu semua tak boleh jual. Kalau tak nak pakai, tanam ataupun bagi sedekah tak apa, jual tak boleh. Itu hukum dia. Jadi kulit itu kita boleh bagi untuk orang buat kompang, tapi jual tak boleh. Bagi percuma, bagi kat seorang. Ambil lah, buat apa benda tu? Yang palu tu. Geduk apa orang panggil? Orang Kelantan panggil geduk. Untuk palu panggil sembahyang. Boleh. Syaratnya jangan jual. Kerana itu tuan-tuan semua, tak boleh bagi upah pada orang yang kerja buat korban tu, tak boleh bagi upah daging. Dan upah kulit ke apa semua tak boleh. Pasal kalau upah tu dia sama dengan jual beli. Apa maksud jual beli? Dia memberikan khidmat tenaga untuk siapkan makan apa benda lembu itu, kita bayar upah kat dia. Itu jual beli dia tu. Dia beri khidmat kerja kat kita tu, siap apa semua, siap. Kita bagi upah kat dia. Dia bagi barang. Kalau jual beli, kita bagi barang, dia bagi duit. Pasal itu tak boleh bagi upah. Tapi atas nama upah. Nanti ada soalan tu. Kalau atas nama hadiah, boleh tuan-tuan semua. Atas nama hadiah boleh. Contohnya tuan-tuan semua, kita kumpulkan apa benda pagi tu kerjalah semua. Kerja adalah 20-30 orang potong lembu semua kan. Lepas tu nak balik kita bagi apa benda satu beg plastik lah, macam orang lain dapat satu beg plastik seorang. Itu atas nama hadiah. Itu tak apa. Yang tak bolehnya kita bagi dia atas nama sedekah, atas nama upah. Itu tak boleh. Kalaulah tuan-tuan semua, kalaulah tak boleh bagi juga atas nama hadiah, tuan-tuan semua tahun depan tak ada siapa nak kerja. Dah, member tu datang duduk je kat tepi. Siapa kau duduk kat tepi ni, marilah pegang daging. Tak nak aku, potong daging sikit dah, tak lewat daging lah. Dah kerja kan, potong, dah dia masuk kerja, kira kategori bekerja, tak lewat daging. Salah faham tu. Sebenarnya yang tak bolehnya atas nama upah, atas nama hadiah tak apa. Apa bezanya? Bezanya di akad itulah kita bagi tu atas nama apa? Atas nama hadiah ke upah. Itu je bezanya. Sama je. Dia tak sama tuan-tuan semua. Saya nak bagi contoh satu. Nabi ni dia tak terima sedekah, dia terima hadiah. Nabi. Jadi Salman Farisi ada dia nak masuk Islam ni, orang bagi tahu kalau kau nak tahu Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad ni dia tak terima sedekah, dia terima hadiah. Salman dia bawa sebekal buah kurma. Hari pertama dia bagi kat Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sedekah. Rasulullah kata kami tak terima sedekah. Dia bawa balik. Besok dia bagi kat Rasulullah pula. Kurma juga dia bagi. Ya Rasulullah, ini hadiah. Rasulullah pun terima. Apa biasanya sama-sama. Semalam kurma, hari ni kurma. Tapi semalam atas nama sedekah, hari ni atas nama hadiah. Besok dia tuan-tuan bagi atas nama upah tak boleh. Bagi atas nama hadiah boleh bagi. Itu dia sama kes tadi dengan Rasulullah. Rasulullah tak boleh terima sedekah, dia boleh terima hadiah. Zakat pun Rasulullah tak boleh terima. Anak cucu dia pun tak boleh terima zakat. Kalau keturunan syahid tak boleh terima zakat.
Ada bukan Syahid? Syahid boleh dimalakat tuan-tuan semua. Pasal dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Syahid hak betul lah tuan-tuan semua. Kalau Syahid tak betul tak ada juga. Setengah-setengah tu dia letak dia nama Syahid. Nah, kalau di Malaysia yang Syahid itu tu ejanya SYED. Syahid. Kalau SAID itu Syahid. Lain. Itu bekas Menteri Besar Terengganu pun Syahid juga nama, Mak Syahid kan. Apa hukum jika masuk korban di luar kawasan seperti di Kemboja? Tuan-tuan semua, satu fenomena akhir zaman, bukan akhir zaman lah, sekarang ni banyak orang buat korban luar negeri. Boleh sah, tak ada masalah, buat di mana-mana pun boleh. Tetapi tuan-tuan semua, yang penting kita raikan di tempat kita dululah. Jangan sampai yang biasanya 5 ekor lembu korban, tahun ni jadi 1 ekor. Pasal mana? Pasal ada semua pergi bawa ke sana. Dah, okey. Tapi tuan-tuan semua, kita raikan dulu tempat kita. Jangan sampai tempat kita yang biasanya banyak jadi kurang. Yang orang biasanya dapat jumpa daging korban, makan daging korban dan sebagainya, tahun ni tak boleh nak makan pasal orang tu bawa pergi ke sana. Dah. Jadi kalau kita kata kita ambil 2 bahagian, sini satu, di Kemboja satu, tak apa lah. Jangan jadi. Pasal saya dah tengok banyak masjid-masjid dan surau-surau ceritakan saya, tahun ni Ustaz Allah, orang dah korban, kata dia. Pasal apa? Orang banyak pergi korban kat luar negara. Tamanya murah, 300 boleh dah satu bahagian. Sini 600. Surau sini berapa tu? 5,5. 5,5. Di surau tadi, tempat saya mengajar tadi, pagi tadi 600 satu bahagian. Begitulah sekitar 5,500 hingga ke 600. Kalau ke sana mungkin murah. Tapi tuan-tuan semua memanglah, tapi apa-apa pun kita raikan tempat kita dulu, utamakan tempat setempat. Jangan sampai tak ada. Bimbang juga tuan-tuan semua, satu hari nanti dah murah sana, habis pergi sana. Surau satu ekor tak boleh. Dah, tak boleh nak buat. Itu bimbang. Kita utamakan dulu tempatan kita lah. Kemudian apa hukum bagi korban pada petugas korban? Dah jawab tadi. Apa hukum peserta korban minta bahagian tertentu di bahagian lembu? Tak boleh nak minta tertentu ni boleh, tapi dengan syarat dibenarkan oleh siapa? Oleh orang yang bertugas. Kalau dia bagi bolehlah, kalau dia tak bagi tak boleh. Eloknya kita ambil je lah tuan-tuan semua yang orang bagi, tak payah dia minta lah. Saya nak ekor ada satu tuan-tuan, 7 orang tu satu bahagian tu. Apa benda 1 ekor tu, nak ekor berlaku. Tak potong 7 dapat macam tu seorang. Dah apa jadinya? Dia berbuk nak ekor. Jadi tuan-tuan semua, tak payahlah, kita terima saja apa yang dapat. Jangan duk minta bahagian-bahagian tertentu lah. Tapi apa hukum dia? Hukum dia boleh dengan kebenaran yang petugas tu lah. Pasal lembu tu dah diserahkan pada mereka. Bagaimana nak mengatasi kecurian bahagian lembu korban? Oh, ini banyak selalu ni. Kecurian lembu korban. Orang bukan curi duit je, lembu korban kau curi juga. Baru je sembelih, lepas sembelih tak ada kepala dah lembu tu. Mana kepala dia ni? Tadi sembelih 5 ekor, kepalanya ada 3 je, 2 tak ada. Macam mana boleh lembu tu ada ekornya ada 5, kepalanya ada 3 tuan-tuan semua? Lost. Tak tahu ke mana, hilang. Tuan-tuan semua tak boleh. Jangan kita ambil dah buat lari benda ni. Banyak berlaku. Tempat saya pun kadang-kadang dulu hilang. Pohon hilang. Patutnya lembu ada 5 ekor. Kan? 5 darab 4 berapa? 20 pohon. Tinggal 15 je pohon. 5 hilang. Kemana tak tahu hilang. Jadi tuan-tuan semua, bila lembu ini kita korban, ingat lembu ini kita korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
kita ambil bahagian-bahagian tertentu tanpa kebenaran, sama macam mencuri juga. Ada kita buat lari tu pasal apa? Pasal tak nak bagi orang tahu. Pasal apa tak nak bagi orang tahu? Pasal kalau orang tahu tak boleh. Maknanya itu mencuri lah tu. Jadi tuan-tuan jangan bawa lari, tak boleh. Ingatlah tuan-tuan semua, kita ni bukannya nak hidup di dunia ni kan daging. Daging tu nak makan beli kat kedai ke. Cuma itu daging ibadat korban. Ambillah sekadar yang diberikan kepada kita. Itu je cukup lah. Mencuri ni tak apa bagus. Dia tak, kecurian bahagian lembu korban. Wajibkah peserta korban hadir pada hari tersebut? Peserta sunat saja hadir, tidak wajib. Yang penting dia sudah berniat ataupun dia sudah wakilkan niat kepada pengurusan korban. Kalau dia dah wakil tak apa, dia orang yang uruskan korban itulah niat. Masa nak sembelih tu, tukar sembelih tu tolong niat dah, siap dah. Inilah korban untuk sebulan, lepas tu dia sembelih. Itu cara. Tidak wajib hadir, tak ada masalah. Cuma sunat dia hadir. Nabi SAW kata kepada anak dia Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau datanglah kepada tempat korban kamu dan kamu tengoklah daging korban kamu disembelih. Kerana darah pertama yang menitis ke bumi itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kamu." Jadi kita tengok tu sunat. Daging korban kita tu, lembu korban yang kita sembelih tu, yang kita masuk tu, bila dia mula-mula sembelih tu darah menitik, itu Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kerana itu siapa-siapa yang nak korban mulai 1 Zulhijjah. Ingat hari ini berapa dah? 21 dah. Mulai 1 Zulhijjah. Ini Zulkaidah lagi. 1 Zulhijjah, tuan-tuan semua, kita disunatkan supaya tidak potong mana-mana bahagian badan kita. 1 Zulhijjah. Jadi kalau nak potong sebelum masuk 1 Zulhijjah. Potong siap-siap kuku. Pendekkan siap-siap 29 Zulkaidah apa semua tu siap pendek. Masuk 1 Zulhijjah jangan potong. Makruh potong. Ada ulama yang kata sampai haram. Jadi makruh kita potong kuku itu sampailah daging korban kita itu, lembu korban kita itu disembelih. Biarkan. Misal jangan potong janggut, jangan potong kuku, jangan potong kuku kaki pun jangan potong. Jangan potong belakang. Kalau tak sunat lagi pun jangan sunat lagi. Jadi tuan-tuan semua, tunggu sampai disembelih binatang korban itu. Bila dah sembelih, barulah sunat potong. Baru boleh potong. Kenapa tuan-tuan semua? Supaya kita ini bila darah pertama tu gugur, darah dari korban tu tak turun, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, dan banyak dosa bahagian badan kita ni diampunkan. Rambut panjang, janggut panjang, kemudian kuku kita panjang. Jadi banyaklah bahagian kita tu terampun dosa. Lepas itu barulah kita potong. Mula 1 Zulhijjah. Ingatlah. Siapa-siapa masuk peserta korban, jangan biarkan misai panjang, tak apa. Bulu hari-hari dan sebagainya. Okay. Bolehkah diberikan daging korban itu kepada orang kafir? Boleh bagi tak daging korban pada orang kafir? Last ni, daging korban itu tak boleh diberikan kepada orang kafir. Hanya daging korban itu hanya untuk orang Islam sahaja. Sama juga dengan akikah. Akikah tak boleh diberikan kepada orang kafir, orang Islam sahaja. Kenapa? Kerana dia daging ibadat. Jadi bila ibadat, Allah Ta'ala jadikan dia jamuan untuk orang Islam sahaja. Jadi akikah ni, kalau kita buat tak payahlah jemput orang kafir, jemput orang Islam saja makan daging akikah kita. Pertamanya, daging akikah kita itu adalah keberkatan sebagai tebusan untuk anak kita.
kita jemput orang-orang soleh makan daging itu. Pasal itu dia daging akikah itu jangan dipatahkan tulang, supaya tafaul, ambil sempurna supaya anak kita itu jadi baik, tak patah tulang dan sebagainya. Dia masakkan dengan daging yang manis, dengan benda yang manis sikit, masuk buah kurma ke apa, biar rasa manis sikit, supaya akhlak anak kita itu manis, daging akikah. Dan kita panggil orang-orang Islam yang saleh. Orang Islam pun tak apa dah, tak saleh pun. Orang Islam, supaya apa? Supaya daging kita itu dimakan oleh orang Islam saja. Dia tebusan untuk anak kita yang baru lahir. Jadi kalau kita ajak orang kafir makan pula daging kita tu semua, hilanglah keberkatan akikah. Nah, itu kena tengok situ, faham falsafah dia. Kalau nak jemput orang kafir, jemputlah hari lain, banyak lagi hari lain kan. Akikah ni dia daging tebusan untuk anak kita yang baru lahir. Sama juga dengan daging korban. Daging korban itu tebusan ataupun ibadat untuk diri kita tentu semua, untuk bebaskan kita daripada api neraka dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua, biarlah daging itu dimakan hanya untuk orang Islam. Jangan kita berikan makan kepada orang kafir. Tidak sah dan jadi haram. Kalau nak beri panggil hari lain lah tuan-tuan semua. Banyak lagi kan. Nah, hari-hari lain. Jadi dua benda ini ibadat khusus untuk orang Islam dan diberi makan kepada orang Islam. Nah, panggil orang masjid sudahlah. Untuk akikah dan korban. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh daging korban dan akikah diberikan kepada orang kafir. Jadi itulah tuan-tuan semua beberapa persoalan mengenai akikah, mengenai korban tuan-tuan semua. Jadi mudah-mudahan terjawablah beberapa persoalan. Jadi saya pilih-pilih itu, ada lagi soalan yang lain tu yang biasa-biasa tak payah jawablah. Jadi tuan-tuan semua, itulah sekadar. Jadi biarlah ibadat kita ni buat cukup syarat, cukup rukun, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat ni kita bukan boleh buat saja-saja. Kita boleh buat ikut suka kepala kita. Dia ada cara dan tata susila dia. Setiap ibadat ada syarat, ada rukun. Semayang ada syarat, ada rukun tuan-tuan semua. Jadi ibadat ni tuan-tuan semua, kita kena ikut hukum dia lah, undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu dululah. Kau ada soalan lain nak tanya tuan-tuan semua? Ya, ya Pak. Tentang kalau binatang makan, daging korban. Binatang makan daging korban ini tak berapa elok tuan-tuan semua. Pasal daging korban tadi apa benda tuan-tuan? Jamuan untuk orang Islam. Jadi kalau binatang kita janganlah, kita kalau tak nak makan yang ada lebih-lebih itu kita kambus dalam tanah. Tapi tidaklah kata haram. Cuma tidak berapa elok kerana dia adalah jamuan untuk orang Islam. Jadi orang tua kita kata kalau tak nak, kambus dalam lubang, gali lubang, buang dalam tu kulit ke daging ke apa. Jangan diberikan makanan, diberi makan kepada binatang-binatang, anjing ke apa. Tak elok. Terutama sekali daging, apa lagi? Daging akikah. Pasal daging akikah itu tebusan untuk anak kita. Jadi biarlah orang yang Islam yang makan. Daging korban pun sama. Biarlah manusia yang makan. Manusia yang beragama Islam. Jadi yang tak nak tu simpankan kambus dalam tanah. Tulang tu tak apalah, tulang tu pasal orang tak makan. Tulang tu tak payahlah tuan-tuan kumpul tanam pula, susah pula. Jadi tulang yang daging korban tu kumpul siap tak dalam betul sampah, tak buat keluar pergi cari mana nak tanam, tak payah gitulah. Tulang tu buat masuk betul sampah pun tak apa. Pasal tulang memang orang tak makan. Ke ada orang makan tulang? Orang sini makan tulang? Tak ada. Buat sup tulang pun orang tak makan tulang. Kau orang buat sup tulang makan tulang sekali. Makan daging kat tepi itu ya. Tulang tak apa. Jadi tidak haram, cuma yang terbaiknya kita jangan bagi makan. Jaga. Pasal itu daging ibadah. Ada soalan dia? Bagaimana seorang ibu buat korban untuk keluarga, mana termasuk suami, anak-anak dia? Ibu buat korban untuk keluarga dia. Dia satu bahagian, satu orang saja. Jadi kalau dia buat korban untuk dia satu bahagian dia.
Kemudian dia nak buat untuk suami dia. Nak buat untuk suami dia, dia tak boleh buat. Melainkan suami dia bagi keizinan. Saya nak buat korban untuk abang ni, buat tak apa. Orang mati kena minta izin orang mati. Pergi kubur dia. Ayah, oh ya, saya ni nak buat korban untuk ayah. Bunyi suara dalam kubur, buat lari balik kita. Jadi boleh buat tak korban untuk orang mati? Tak boleh lah, pasal tak boleh nak minta izin kat dia. Nah, itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi kata boleh. Kalau tuan-tuan nak buat juga, ikut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh, pasal tak boleh nak minta kebenaran. Anak-anak hak kecil, anak-anak belum balik, kita kena bagi duit kat pok dia, biar pok dia buat. Pasal mak tak boleh buat tadi. Pok dengan datuk je boleh buat untuk anak yang kecil. Jadi pok tak ada duit, bagi duit, kita nak buat juga. Kita bagi mak tu tadi, bagi duit kat pok tu, biar dia tolong buat. Itu tak apa. Tapi kalau dia buat untuk anak dia, tak jadi. Pasal dia mak, dia bukan wali. Dia kena wali. Walinya bapak je, orang lelaki-lelaki je boleh. Jadi maknanya, kalau kita nak buat korban untuk orang yang dah balik, kita minta izin dia, boleh. Tuan-tuan nak buat korban untuk saya, tak nampak kesian ya ustaz ni tak buat korban tahun ni. Tanya ustaz, ustaz buat tak korban? Tak. Boleh saya buat untuk ustaz? Boleh. Silalah, sila. Saya pun bagi kebenaran. Tuan-tuan buat, tak buat. Tapi tuan-tuan buat senyap-senyap. Tahu-tahu sudah sembelih apa semua. 2-3 hari lepas tu telefon, ustaz, saya dah buat korban untuk ustaz itu. Tak jadi ya. Jadi lembu biasa, daging biasa, tak jadi ibadat korban. Saya tak dapat pahala berkorban. Saya tu, yang tuan-tuan buat untuk saya tu tak dapat pahala korban. Pasal tidak minta izin untuk niat. Untuk niat bagi pihak saya. Jadi boleh. Orang mati tak boleh pasal tak boleh minta izin tadi. Tapi mazhab Hanafi kata boleh. Dia khilaf itulah. Jadi kalau tuan-tuan nak buat untuk mak ayah yang dah meninggal, Syafi'i tak boleh, Hanafi boleh. Jadi tuan-tuan nak ikut Hanafi, boleh ikutlah. Tak rasa duit banyak tahun ni nak buat kat mak ayah yang dah meninggal, buat Tapi kalau Syafi'i nak kena minta izin dulu. Tak boleh nak minta izin dah mati. Okey, ada soalan lain? Ya. Baik, akad. Biasanya kita ni, akad ni biasanya kita melalui borang. Kalau kat Kuala Lumpur ni, tuan-tuan semua, yang terbaik tuan-tuan sebut di mulut lah. Saya wakilkan kepada pengurusan surau ini untuk menguruskan korban saya. Urus tu masuk semua lah, sembelih, beli, niat apa semua, habis. Ataupun tuan-tuan semua tulis kat bawah tu, tuan-tuan tak lafaz pun tak apa, tuan-tuan sains. Sains tu macam tuan-tuan dah berlafaz. Macam tuan-tuan pergi ke bank. Bank tu sepatutnya kita nak buat pinjaman, kita lafaz. Saya pinjam dengan tuan sebanyak 100,000. Dah, dia pun kata, saya beri pinjam pada tuan. Tapi mana ada orang akad dengan bank, ada tak? Buat loan tu tak ada, dah pegang tangan. Saya bagi pinjam 100,000. Saya terima pinjam. Dah. Cukup dengan sains. Jadi kerana ulama kata sains tu pun dah memadai. Jadi kalau tuan-tuan sains di borang tu, kira sains tuan-tuan semua, taukid tanda tangan tuan-tuan semua, dah kira persetujuan daripada tuan-tuan semua. Jadi yang terbaiknya akad. Jadi kalau kita nak serah orang tu, nak serah duit, akad lah. Jadi eloknya JK Syura tulis sikit lafaz bawah tu, saya nama sekian-sekian serahkan pengurusan korban saya kepada AJK Korban Surau Asy-Syakiri. Habis. Mana dia semualah terpulang kepada pengurusan Surau Asy-Syakiri. Bila kata pengurusan tu maksudnya masuk semua, niat, bahagi, sembelih, sebagainya, semualah. Gitu. Kena akad tu. Akad atau tulis. Kalau tak ada apa, senyap gitu ya, tak jadi korban. Tulis pun tak ada, akad pun tak ada, tak jadi. Itu mesti kena ada. Jadi kalau tak ada akad, orang surau tak ada niat, pasal tak ada kebenaran daripada tuan-tuan semua.
Nah, itu kan. Mesti ada kebenaran daripada tuan-tuan semua. Nak niat untuk orang lain tadi. Kan? Jadi kalau tak akad, tak ada kebenaran, niat tak jadi. Itu mesti ada kebenaran. Sama ada akad tu melalui lidah atau melalui bertulis dan sains. Boleh juga. Okey? Tengok elok-elok dah, kalau tak ada orang tu tak ada tulis akad. Elok adakan di bawah. InsyaAllah. Ataupun dah tak ada dah siap dah orang, masa itu nak bagi tu, nak terima tu, suruh dia buat akad tu. Saya serahkan kepada pengurusan saya serahkan pengurusan korban saya ni kepada AJK korban surau sekian-sekian. Habis, selesai. Dia semua. Okey, baik. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Wallahualam. Berapa? 9 cukup tu. Dah, lama-lama pun tak ada juga. Aku tuan-tuan tak ingat apa. Wallahualam. InsyaAllah tuan-tuan semua, mudah-mudahan ibadat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini ibadat tuan-tuan semua. Apa-apa ibadat kita buat ikut saluran dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan semua, sebelum saya terlupa, ada kawan